السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Kaifa halukum? Apa khabar semua malam ini? Malam ni malam 26 Rejab. Bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam ini sekali lagi dapat beramal dengan amalan yang soleh. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Saya juga mendoakan agar Allah Ta'ala sentiasa memberi kemenangan kepada umat Islam di Gaza dan Palestin dan di mana sahaja. Dan Allah hancurkan Zionis dengan sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada bulan lepas kita habis berkaitan dengan hak-hak suami dan kitab Mukasyafatil Qulub, termasuk yang seterusnya hak-hak isteri. Berkata Imam Ghazali, hak-hak isteri atas suami sangat banyak. Di antaranya, suami harus memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik, menerima dengan sabar kelakuan mereka yang menyakitkan, dan menyayangi mereka atas kekurangan akalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Lalu mengenai besarnya hak mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka pula isteri-isteri kamu itu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura
dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Seterusnya Imam Ghazali menyebut perempuan termasuk salah satu dari 3 perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat sebelum meninggal dunia, baginda berwasiat, jagalah solat. Ya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita jaga solat kita. Dan Maulid kita berada di bulan Rejab ni, bulan penghayatan ibadat solat. Bulan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kewajipan sembahyang 5 waktu ini. Maka kita orang Islam wajib jaga solat kita. Latar belakang apa pun kita, doktor ke, peguam ke, jururawat ke, cikgu ke, engineer ke, kontraktor ke, tukang kebun ke, driver ke, tak kira driver taksi, driver lori, Grab ke apa ke. Bagi kita orang Islam yang sudah akhir balik, wajib kita jaga sembahyang kita. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah hamba yang kamu miliki. Janganlah mereka diberi beban di luar kesanggupannya. Orang yang memiliki harta, memiliki hamba, Nabi pesan supaya jaga betul-betul. Jangan beban dia dengan benda yang tidak mampu dimiliki. Macam kita yang ada pekerja-pekerja, jangan beban dengan perkara yang tidak mampu dilakukan. Jangan tak bagi gaji dia, upah dia. Dosa kita, haram. Ya, kita jaga. Bertakwalah kamu dalam menghadapi perempuan, yakni isteri. Mereka adalah tawanan yang berada dalam kekuasaan kamu. Kamu telah menahannya dengan amanah Allah dan telah menghalalkan alat kelaminnya dengan kalimah Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah wasiat kepada kita jaga, jaga isteri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersabar atas keburukan akhlak isterinya, Allah Ta'ala akan memberinya pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas kesabarannya menanggung ujian. Ini besar kelebihan orang yang yang bersabar. Kalau tak bersabar tak dapatlah kelebihan ni. Ya. Kelebihan sebagaimana sabarnya Nabi Ayub. Baginda juga bersabda, barang siapa bersabar atas keburukan akhlak suaminya, Allah Ta'ala akan memberinya pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Asia, isteri Firaun. Ni isteri yang sabar dengan akhlak suami dia.
dapat kelebihan pahala sebagaimana sabarnya Asiyah terhadap Fir'aun. Asiyah ni isteri Fir'aun, isteri seorang raja yang paling zalim atas muka bumi, yang disebut sebagai taghut, yang melampaui batas. Tapi dalam masa yang sama dia beriman, isteri dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Sabar. Yang termaksud akhlak baik seorang suami adalah bersikap sabar atas perbuatan isterinya yang menyakitkan, bukan menjauhinya. Lalu bersikap lembutlah atas kebiadaban dan kemarahan mereka dalam rangka meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga biasa bersabar menghadapi sikap cerewet dan bantahan isteri-isterinya, sehingga salah seorang dari mereka tidak mahu berbicara dengan baginda sampai sehari semalam. Ini sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri-isteri, di mana Nabi berkahwin sama isteri sebelah orang. Dia setia dengan Khadijah binti Khuwailid. Masa hayat Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kahwin yang lain daripada Khadijah. Sebab itulah ketika Khadijah wafat, tahun tersebut dikenali dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Sebab pada tahun tersebut ada dua kekasih baginda yang wafat. Yang pertama isteri dia Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua pak saudara dia Abu Talib. Dua-dua ni memainkan peranan yang besar. Walaupun Abu Talib dia tak beriman, tapi ia mempertahankan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selagi Abu Talib ada, orang tak berani nak kacau Nabi. Sebab pembesar-pembesar Quraisy yang akan melalui Abu Talib. Khadijah pula dia seorang hartawan, habis segala harta dia bersama Nabi memperjuangkan Islam. Lepas tu tahun kewafatan kedua ni dikenali dengan Amul Huzni. Tahun inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa di jalan Isra' dan Mi'raj, mengikut setengah riwayat. Ada isteri Nabi bila balah, nak tegur Nabi sehari semalam. Ya, ni sikap orang puan. Kena sabar. Kita tak boleh sabar nak buat macam mana lah. Tapi kalau ikut Nabi kita sabar. Isteri Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari membantahnya. Sayyidina Umar berkata, "Sungguh berani engkau membantahku." Isteri Sayyidina Umar berkata, "Isteri Rasulullah pun membantah baginda, padahal baginda lebih baik darimu." Ni orang puang, awak banding. Ya. Jadi tak jadi masalah. Sayyidina Umar berkata, "Sungguh celaka Hafsah jika ia pun membantah Rasulullah." Dengar isteri dia sebut, Sayyidina Umar kata kepada celaka kepada Hafsah anak dia yang kahwin dengan Rasulullah. Kalau mu juga bantah Nabi, mu celakalah. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Hafsah, "Janganlah kamu terhasu oleh Sayyidina Aisyah. Ia adalah kecintaan baginda.
dan perempuan yang sangat ditakuti bantahannya. Diriwayatkan Sayyidatina Aisyah membantah Rasulullah. Tak setuju Rasulullah. Ibu Sayyidatina Aisyah marah melihat kelakuan putrinya itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah, kerana ia ingin melampiaskan lebih banyak lagi. Biar ia marah. Nabi kata. Ketika itu masuklah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah memintanya untuk menahan persoalan mereka. Baginda berkata pada Sayyidatina Aisyah, siapa yang akan berbicara terlebih dulu, engkau atau aku? Sayyidatina Aisyah berkata, silakan. Namun anda jangan mengatakan kecuali yang sebenarnya. Mendengar sikap Sayyidatina Aisyah seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar menamparnya hingga mulut Sayyidatina Aisyah berdarah. Lalu Rasulullah SAW menarik Sayyidatina Aisyah ke belakang punggungnya sambil berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, bukan untuk tujuan ini kami mengundang kamu. Kami pun tidak berharap kamu melakukan hal ini. Menunjukkan tapa ni satu benda yang tak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tapa pada muka ni dia banyak kesan dia. Kalau tapa kadang-kadang boleh jadi kecederaan dia dengar dan seumpamanya. Jangan sekali-kali kita akak tapa ni ke atas muka isteri. Sayyidatina Aisyah berkata, pada suatu hari Sayyidatina Aisyah marah-marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia berbicara di luar batas. Engkaukah yang mengaku seorang nabi? Marah tu. Mendengar perkataan Sayyidatina Aisyah, baginda hanya tersenyum dengan penuh kesabaran. Lalu baginda bersabda, aku tahu saat engkau marah dan saat engkau redha. Sayyidatina Aisyah berkata, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Jika engkau redha, engkau berkata tidak, demi Tuhan Muhammad. Akan tetapi jika kau marah, engkau berkata, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidatina Aisyah berkata, engkau benar. Aku memang menghindari namamu jika sedang marah. Baginda juga pernah berkata kepada para isterinya, janganlah kamu menyakiti aku disebabkan Aisyah. Kerana demi Allah, tidak turun wahyu Allah kecuali saat aku sedang berada di samping Aisyah. Waktu Aisyah ni isteri Nabi yang faqih di kalangan sahabat-sahabat Nabi, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam senarai kitab-kitab fiqh ke apa ke, kalau ada hadis antara yang banyaknya yang diriwayatkan daripada Aisyah. Sehingga Aisyah tergolong di kalangan top 10 yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berkasih sayang terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Rasulullah ni orang yang kasih sayang terhadap orang perempuan dan anak-anak. Ambil berat Rasulullah. Sebab itulah bila datang kaum yang miskin,
berkaki ayam dan sebagainya, sedih Nabi. Lalu Nabi berkhutbah melancarkan sumbangan derma. Alhamdulillah, orang berlumba-lumba bagi sumbangan, ya, untuk bantu orang miskin. Daripada sifat kasih sayangnya, baginda bersabar atas gangguan mereka, bermain dan bersenda gurau sehingga menyenangkan hati mereka. Baginda pernah berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah. Pada satu ketika Sayyidatina Aisyah memenangi pertandingan itu, dan pada masa yang lain baginda pula yang menang. Lalu baginda bersabda, kemenanganku kali ini untuk menebus kekalahanku tempoh hari. Main lari-lari, ya. Kita tak pernah sarang barah main lari-lari dengan isteri kita tak. Nabi ada main lari-lari. Allahu Akbar. Seronok ya kalau main lari-lari. Kalau kita pergi patah, main berlumba dengan isteri, seronoknya, alhamdulillah. Tapi kita tak pernah buat, ya. Itu lemahnya kita, ya. Tu ada kumpulan nasyid, ada penyanyi nasyid, dia buat lagu Aisyah, main lagi-lagi ada dia ambil daripada ni, daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dapat menyenangkan hati isteri-isterinya. Sayyidatina Aisyah bercerita bahawa pada suatu hari ia mendengar suara orang-orang Habsyah sedang mengadakan suatu permainan pada hari Ashura. Baginda berkata kepadanya, apakah engkau ingin melihat permainan mereka? Ya, jawab Aisyah. Kemudian baginda memanggil mereka agar bermain berdekatan rumahnya. Setelah itu baginda berdiri di antara dua buah pintu lalu memanjangkan tangannya. Aku berdiri sambil menyandarkan daguku ke tangan baginda sehingga aku dapat melihat permainan mereka, kata Sayyidatina Aisyah. Baginda lalu berkata, Aisyah, sudah cukup. Sebentar lagi, 2 atau 3 kali lagi, Aisyah kata. Aisyah, sudah cukup? Baginda, ya sudah cukup, jawab Aisyah. Lalu baginda memberi isyarat kepada orang-orang Habsyah itu agar mengakhiri permainannya. Mereka pun kemudian berlalu. Baginda bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya ada yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Orang beriman yang sempurna iman dia, itulah yang berakhlak mulia dan lembut dengan keluarga. Ya. Kita dengan orang lembut, dengan isteri ada ganas, marah, beken, panah barang. Itu tak betul tu. Ya? Nak jadi orang mukmin yang sebenar, berakhlak baik di luar dan dalam rumah. Ya? Dalam rumah beken macam dia. Ya? Selain itu baginda pernah bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada isterinya, dan akulah yang paling baik kepada isteriku. Dan memanglah kita nak buat macam Aisyah pun tak bersama dengan Rasulullah, susah. Saya terbaca artikel bagaimana kemesraan Rasulullah dengan isteri baginda. Memang kita jauh lah. Kita jauh. Kalau Aisyah minum macam ni, Nabi minum. Ni bibir Nabi tak? Contohnya Aisyah pergi minum tak? Sekali. Gelas yang sama. Minum. Kat tanda bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minum gelas suku-suku. Ya, betul tak? Sama, saya beritahu ni tak? Susah kita. Mujur boleh lah gelas yang sama, tapi gelas lain-lain.
Ha. Mandi bersama, tidur satu selimut. Ini yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab isteri kita ni adalah lubuk pahala yang boleh kita buat. Sebab kalau kita sentuh kulit isteri kita, bersalaman, bercium, banyak pahala dapat. Ni kita balik elak je. Tua dah ustaz. Dia tak kira tua muda. Kalau nama isteri kita, kita sentuh dapat pahala. Apatah lagi cium, apalagi bersetubuh, semua dapat kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita nak. Ni orang kita dah ambil benda ni. Kalau suruh ayah minum suku-suku. Ada lah. Makan pun seorang. Ya. Jauh kita dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu akhlak ketika di rumah kena tiru Rasulullah. Ketika di tempat kerja kena tiru Rasulullah. Ketika di mana saja, di medan juang ke, tiru Rasulullah. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Bayangkanlah, ya. Memanglah kita tak mampu untuk setubuh, sentuh. Ustaz, kita tak ada dah seorang, Ustaz. Itulah kelemahan keluarga kita. Bila ayah meninggal, dia tak mahu ayah dia kahwin. Bila ayah dia meninggal pula. Bila mak dia meninggal, tinggal ayah. Dia tak mahu ayah dia kahwin yang lain. Asal orang kata-kata anak-anak ni. Tapi kalau anak-anak yang baik, dia tolong cari. Dia tolong cari. Nak beri sebab kesinambungan pahala. Sebab pahala kalau kita ada isteri ni, besar pahala dia, ganjaran dia berlipat kali ganda. Semayang orang tak kahwin dengan semayang orang kahwin, lebih semayang orang kahwin. Ni hebatnya. Dia lebihkan. Tapi kita buat tawa je. Kamu cara lah. Dah lah duduk jauh dengan ayah. Ayah seorang. Tak ada teman. Tapi nak buat macam mana dah? Ayah dah urat dah. Nak buat gana nak apa? Ayah duduk seorang. Ya? Tapi nak pahala insya-Allah. Memanglah ujian besar. Sayyidina Umar radhiyallahu an yang terkenal akan kekerasan wataknya berkata bahawa seorang lelaki harus bersikap seperti seorang anak dalam keluarganya. Namun jika mereka meminta pertolongan, ia tampil sebagai seorang lelaki sejati. Luqmanul Hakim juga berkata demikian, bahawa seorang suami harus bersikap seperti seorang anak kecil dalam keluarganya. Namun di kalangan kaumnya, ia tampil sebagai seorang lelaki sejati. Bersama masyarakat, lelaki sejati. Kalau dia kepimpinan yang hebat. Tapi bila di rumah, dia maknanya dia mesra sebagai anak, manja. Ini kata Sayyidina Umar dan Luqmanul Hakim. Dalam tafsir Al-Khabarul Marwi dikatakan bahawa Allah Ta'ala sangat membenci seorang suami yang berwatak kasar dan sombong dengan keluarga. Dalam keluarga, Allah Ta'ala benci seorang suami yang bersikap kasar dan sombong dalam keluarga. Dengan isteri, dengan anak-anak main bekeng, sombong pula. Tambah pula dengan sifat kedekut lagi. Jeng payah.
Seterusnya Al-Hasan berkata bahawa tidaklah seorang suami menuruti kemahuan hawa nafsu isterinya kecuali Allah pasti memasukkannya ke dalam neraka. Ini si suami ikut keperluan nafsu isteri dia. Jadi isteri lah duk kawal kita. Nak suruh pergi tengok wayang lah, nak suruh pergi sini lah, nak suruh tu lah, macam-macam. Ya. Apatah lagi kalau kita boleh isteri yang dok sembahyang. Oh, tu lagi dahsyat. Kita ni ada benda nukul rayu gitu ya, jadi bodoh. Ada nak marah. Sayyidina Umar berkata, janganlah kamu menuruti kemahuan hawa nafsu isteri kamu agar mendapat berkah. Yang dimaksudkan hawa nafsu ni bukan ajak setubuh ajak buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau isteri ajak setubuh mujur baru, alhamdulillah, berkat pahala besar. Kalau malam Jumaat kan, marilah kita bunuh Yahudi. Bunuh Yahudi. Kita jumpa kawan kata, "Mana malam bunuh Yahudi dah?" Allah malam sedang letih. Sedang bunuh Yahudi. Lah, dia buat gua kawan dia. Dikatakan ada ketikanya perlu bermusyawarah dengan isteri. Dan ada ketikanya dibolehkan untuk menolak keinginan mereka. Rasulullah SAW bersabda, celakalah seorang suami yang menjadi hamba isterinya. Celaka seorang suami yang jadi hamba pada isteri. Berat nanang lah. Kalau masyarakat Melayu ni, hok jadi hamba ni, hok kena nasi kakang ke apa tau. Wallahu a'lam, ada lah. Itu sihir belaka tu. Ya. Jadi bodoh, suami jadi bodoh. Ikut ege je. Tak. Yang baginda maksudkan adalah jika seorang suami menuruti kemahuan hawa nafsu isterinya, berarti suami itu adalah hamba isterinya. Hal itu dikatakan celaka kerana ia telah mengubah hak yang telah diberikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberi kekuasaan kepada seorang suami untuk mengatur isterinya. Suami ini mengatur isteri, bukan isteri mengatur suami. Suami mengatur isterinya, bukan sebaliknya. Jika sebaliknya terjadi, sebenarnya ia telah mengikut jejak syaitan. Dia mengikut jejak syaitan. Firman Allah Ta'ala, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Dan akan aku menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Syahid di sini nak menyatakan bahawa bagaimana syaitan bersumpah ia akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Menyesatkan manusia daripada kebenaran. Antaranya hal keluarga, pasangan suami isteri. Suami yang sepatutnya jadi ketua,
Suami pula jadi kuli pula. Ini ikut jejak lekah syaitan. Begitu juga syaitan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Berangan je, beramal tak. Ya. Nak ni mayang tak. Ni masalah. Diganggu oleh syaitan. Hak seorang suami adalah ditaati oleh isterinya. Isterinya kena taat pada suami. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang harus, yang baik. Kalau perkara maksiat, isteri tak patut taat. Contohnya suami kata, aku suka mu kalau kita keluar di bandar mu dak ikat tudung. Suami isteri kena lawan. Mana pun dia dak ikat tudung, mendedahkan aurat. Itu kena lawan. Itu tak masalah. Tak dosa. Tapi dalam perkara yang harus, perkara taat, isteri kena taat. Perkara ma'ruf, isteri kena taat. Kita balik ke rumah. Contohnya kita masa rehat pukul 10 pagi, kita balik rumah. Balik je. Sayang, buat air. Sabar lu nak main duha lu ni. Nak main duha dulu. Semayang duha sunat aje. Buat air ketuk lelaki tu wajib. Kena buat air dulu. Baru semayang sunat duha. Itu baru betul. Ni mentang-mentang nak warak gak isteri kita, nak ibadat, mayang. Kita semayang sunat kena minta izin dengan suami. Bang boleh tak nak semayang ni? Buat air dulu. Buat air dulu tu power. Dia kena pergi buat air dulu. Lepas tu baru minta izin. Abang nak semayang, hati dulu. Duduk minum sama. Kena duduk minum sama isteri dengan suami. Main duha tu waktu muwasak. Sebelum wincin matahari boleh semayang lagi. Ni isteri suami balik ehak ni betul. Kita kena layan suami. Itu sebenarnya lah agama Islam kita. Bukan ikut dia nak semayang, nak apa dah. Benda amalan sunat ni izin suami. Macam kita nak puasa sunat. Ketika ada suami. Suami tak puasa lah. Tapi tak izin. Boleh tak puasa? Puasa benda kak. Aku ada ni. Okay? Dia tak puasa. Itu. Bayangkan kalau dia puasa dalam keadaan suami dia marah ke dia. Tak suka sebab dia nak layan, tak suka ada layanan. Itu. Lainlah Ramadan. Ramadan nak puasa minta izin dah boleh pula. Itu memang wajib belaka puasa. Kita kena faham benda-benda gitu. Jadi hebat kita, ya. Ni benda-benda yang sunat ketika suami ada di rumah minta izin dengan suami. Hebat. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menamakan kaum lelaki dengan Al-Qawwam 'alan Nisa, iaitu menjadi pemimpin kaum perempuan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menamakannya dengan Sayyid. Sayyid ini artinya tuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang, lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Allah sebut suami apa? Sayyid, ketua, tuan. Ininya. Sebab itulah ini kisah Nabi Yusuf lah, masa Zulaikha kejar dia. Dah terserempak dengan suaminya yang muka. Kalimah di sini syahid, di sini Imam Ghazali sebut
wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maknanya lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Di muka pintu. Ini yang dihuraikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatil Qulub dalam hak-hak isteri. Mudah-mudahan ia akan menjadi satu ingatan kepada kita untuk kita beramal sebaik yang mungkin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Insya-Allah pada bulan yang akan datang sebelum kita berpuasa dan lagi awal bulan 3 belum puasa lagi, iaitulah keutamaan menjamu tetamu. Keutamaan menjamu tetamu pun disebut dalam hal agama ni. Dan kita berkaitan dengan tasawuf pun menyebut tentang ni, bagaimana akhlak kita menjamu tetamu. Kalau bab menjamu tetamu ni memanglah orang Arab memang hebat. Kalau kita boleh tiru orang Arab ni memang hebatlah diri kita. InsyaAllah kita akan ketemu pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.